Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Baik. Pada kali ini saya ingin membicarakan satu tajuk yang penting, iaitu apakah yang dikatakan solat daimun ataupun solat yang berkekalan. Baik. Kita buka Al-Quran, Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Ma'arij, iaitu ayat ke-19 hingga ke-23. Baik. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Maksudnya, sesungguhnya manusia itu dicipta dalam keadaan keluh kesah. Apabila ditimpa akan kesusahan, ia gelisah, rasa gelisah. Dan apabila diberikan kebahagiaan, ia mendinding diri. Melainkan orang yang solat, iaitu mereka-mereka itu atas solat mereka berkekalan. Baik. Apakah maksud apakah pengertian ayat ini? Sesungguhnya manusia itu dicipta dalam keadaan keluh kesah. Jadi kita tidak nafikan sifat tersebut. Sifat ini ada pada diri kita. Kerana apa? Apabila kita ditimpa akan kesusahan ataupun kemiskinan atau kepayahan atau bala atau diuji oleh Allah Ta'ala, kita akan rasa resah gelisah. Kita tidak sabar untuk menanggung kesusahan yang kita alami. Dan apabila kita diberi akan kebahagiaan, dikurniakan akan kekayaan, kesenangan, kita mendinding diri. Sesetengah daripada kita akan rasa bakhil. Kita tidak mahu orang datang kepada kita meminta pertolongan, contoh dia. Itu maksud mendinding diri. Kita tidak mahu orang mengganggu kesenangan kita. Seolah-olah kesenangan kita itu mutlak bagi kita. Sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang bersolat. Orang-orang yang melakukan solat, dia tidak bersifat dengan sifat yang buruk ini. Apakah syarat-syarat orang yang bersolat itu? Iaitu orang yang atas solat mereka berkekalan. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan solat di sini? Ayat yang ke-23 mengatakan solat mereka itu berkekalan. Pertama sekali kita hendaklah mengetahui apakah maksud solat. Baik. Sabda Nabi SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Betul ya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Artinya solat yang 5 waktu itulah yang kita lakukan selama ini. Inilah solat yang dinamakan solat. Inilah yang diajar oleh Nabi kepada sahabat, dan sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, dan tabi'in itu mengajar kepada murid-murid mereka. Berterusan rantai sehinggalah ke hari ini. Inilah solat, maksud solat, iaitu solat 5 waktu yang kita lakukan saban hari, ataupun dengan bahasa yang lain, solat 13 rukun. Bermula daripada takbir, bermula daripada niat, takbir, sehinggalah kita memberi salam. Ini maksud solat. Baik. Apakah maksud solat yang menghindarkan kita daripada sifat buruk, berkeluh kesah,
dan mendinding diri tadi. Ya. Itu solat yang berkekalan. Ya. Disebut solatihim daimun. Baik. Apakah maksud solat? Solat yang berkekalan? Okey, kita buka surah Al-Quran, surah Al-Ma'un. Ya. Ayat yang keempat dan kelima mengatakan fawailul lil musallina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun. Bermakna celakalah orang yang bersolat, ya, yang mereka itu an salatihim sahun, iaitu mereka yang lalai di dalam solat. Dalam solat mereka itu lalai. Ya. Jadi maksudnya solat yang daim itu iaitu orang yang tetap mengerjakan solat 5 waktu secara penuh, daripada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, selain daripada solat-solat yang sunat. Mereka tetap tidak celam-celum, kata orang, ya. Hari ini subuh tidak buat, zuhur buat, oleh kerana kesibukan kerja, asar tak buat, maghrib isyak buat, ya. Ataupun subuh buat, zuhur asar kerana sibuk kerja tak buat. Inilah maksudnya orang yang lalai, ya, lalai dalam solat. Ya. Kerana apa? Ayat ini mengatakan an salatihim, bermaksud lalai dalam menjaga waktu-waktu solat. Ya. Jadi orang yang menjaga waktu solat, ya, istiqamah, itulah asal perkataan daimun. Asal maksud solat yang berkekalan. Ini asasnya. Baik. Apabila ia melakukan solat, ia kekal ingatannya kepada Allah Ta'ala. Ya, kekal ingatannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ia tidak lalai, tidak mengingat kepada yang lain. Dengan maksud apabila ia membaca bacaan solat, ia ingat kepada Allah. Ya, segala pergerakan rukun syaratnya, ya, pergerakan rukunnya, ia ingat kepada Allah. Dia tidak lalai. Ya. Kita buka surah Al-Mu'minun, ya, ayat pertama dan ayat kedua. Mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khushi'un. Maksudnya berjayalah orang-orang mukmin yang mereka itu pada solatnya khusyuk. Ya, maksudnya orang-orang yang khusyuk solat itu adalah orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang solat dalam arti kata solat yang sebenar. Ya, dia tidak lalai dalam solatnya, dalam mengingati Allah. Istiqamah ia dalam khusyuk. Ya. Inilah maksud yang kedua daripada maksud solat yang berkekalan. Kekal ia ingat kepada Allah di dalam solatnya. Baik. Dan apabila ia telah selesai solat, ya, ruh solat itu dibawa keluar, ya, dibawa keluar daripada solat. Ya. Dan arti kata yang lain, solat itu memberi kesan kepada kehidupannya semasa di luar solat. Ya, kita buka surah Al-Ankabut, ya, ayat yang ke-45.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di tengah-tengah ayat itu disebut inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Wa aqimis solah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanmu olehmu akan solat. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dengan arti kata yang lain, apabila setelah selesai solat, sifat solat yang daim, yang dia jaga solatnya 5 waktu dengan istiqamah dan kekal ia khusyuk kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala, terbawa keluar. Ya. Dan jadilah solat itu mencegah ia daripada berbuat perkara yang keji dan mungkar, menjaga ia. Ya. Dengan arti kata yang lain, roh solat itu menjaga dirinya sehingga selesai solat. Ya. Inilah maksud yang ketiga daripada maksud daimun. Kesimpulannya, solat daimun ini pertama asasnya ialah kita memahami solat itu apa, iaitu solat 5 waktu. Dan kekal menjaga waktu-waktu solat secara istiqamah. Tidak lalai daripada waktu solat, menjaga solat di awal waktu dan sebagainya. Dan di dalam solat itu ia kekal ingat kepada Allah Ta'ala, tidak lalai. Ya, tidak lalai, khusyuk ia kepada Allah Ta'ala. Dan ketiga, apabila selesai ia solat, ruh solat itu kekal dibawa keluar, ya, hingga terhindar ia daripada perkara keji dan mungkar. Inilah maksud solat daimun. Telah viral di masa-masa lalu dan juga masa kini, ada puak yang mengatakan solat daim ini bukan solat 5 waktu. Ya. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahawa berzikir kepada Allah Ta'ala itu adalah solat. Ya. Kerana mereka mengambil dalil, salah mengambil dalil, salah memahami dalil, yang bermaksud, Allah Ta'ala kata yang bermaksud, solatlah untuk mengingati akan aku. Ya. Mereka menafsirkan ayat ini, ingat sahaja kepada Allah Ta'ala, itulah solat. Ini sangat menyalahi yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Ya. Kerana apa? Seperti mana yang saya jelaskan tadi, solat daim itu iaitu orang yang menjaga solat dan ingat ia akan Allah Ta'ala di dalam solat. Ya. Maknanya, di dalam solat itu, kita wajib mengingati Allah. Iaitu, ingat kepada Allah di dalam solat. Ya. Bukannya ingat kepada Allah di luar solat. Itu adalah solat, tidak. Jadi, hendaklah kita fahami perkara ini dengan sebaik-baiknya. Supaya kita tidak tersesat. Sehingga kita meninggalkan solat 5 waktu hanya dengan salah menafsir, ingat kepada Allah Ta'ala itulah solat. Tidak. Ya. Jadi hendaklah kita berjaga-jaga dalam fahaman-fahaman ataupun tafsiran-tafsiran yang tidak menepati apa yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Quran. Baik. Sekianlah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.